Bagi saya itu dah satu melampau lah. Bagi saya itu sangat melampau. Dan Saifuddin sendiri kata, Saifuddin beri amaran, jangan melampau. Menteri KDN Saifuddin berkata, menggesa orang ramai supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol ke atas rumah ahli Parlimen Beruas, Ngeh Koham. Kita minta, jangan ada pihak mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Tuan-tuan, adakah perkara ini berkemungkinan membawa kepada pengharaman PAS? Sebab itu, kenyataan. Insiden bom botol, PAS gesa kendorkan ketegangan. PAS menggesa tindakan segera untuk mengendurkan ketegangan susulan insiden serangan bom ke atas rumah ahli Parlimen Beruas. Justru semua usaha mesti diambil bagi menyuraikan ketegangan yang mungkin berlaku akibat perbezaan pandangan. Tuan-tuan, alangkah elok kalau dia cakap macam ni daripada dulu. Kenapa nak kena bawa pula isu ini mengancam Islam, ini mengancam Melayu, ini mengancam hak Melayu, macam kita tengok sungai di rumah yang di rumah setinggan tadi, mengancam hak Melayu, mengancam Islam. Bila bab itu mengancam Melayu macam Islam, bila kena ke engkau, oh tak ada. Kenapa? #Pasik, tuan-tuan. #Pasik. Itu saya boleh kata. Jadi kita kena ingat benda ini. Kita kena ingat perkara ini. Kita kena tahu bagaimana membezakan bahawa Islam adalah Islam. Hari itu kan saya debat dengan Alif Western nama dia dalam TikTok. Saya kata, dia mungkin dengar saya punya live kot sekarang ni. Saya kata, dia kata, itulah dia, Islam liberal. Saya kata, tidak ada istilah Islam liberal. Tidak, dia kata dia terkejut. Apa dia? Ya. Takkan kau tak tahu tak ada istilah Islam liberal. Sebagaimana saya kata, tidak ada istilah Islam PAS. Tak ada istilah Islam PAS atau PAS itu Islam. Tak ada. PAS itu bukan Islam. Islam itu bukan PAS. Sebagaimana juga tidak ada istilah Islam liberal. Sebab apa? Islam adalah Islam. Islam adalah Islam. Islam bukan Melayu. Islam bukan Arab. Islam bukan PAS. Islam bukan Melayu. Islam adalah Islam. It's a religion. It's a agama. A way of life. On its own. Tidak perlu didefinisikan oleh individu-individu, parti politik, bangsa, budaya, region, tak perlu. Sebab itu Islam bukan orang Arab. Kita tak kata Islam itu Arab. Bukan. Hanya kerana orang Arab belum tentu dia betul-betul Islam. Tak. Islam itu pada bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita melaksanakannya. Itu Islam. Selain daripada itu, perbuatan kita itu perbuatan kita. Salah kita itu salah kita. Kalau kita buat salah sebagai orang Islam, itu salah kita sebagai manusia. Bukan salah agama. Setuju tak setuju? Kalau kita buat silap, kita buat salah, itu salah kita sebagai individu. Bukan salah agama kita. Sebab itu saya kata Al-Quran itu sempurna. Tetapi mentafsirkan Al-Quran, tafsiran itu belum tentu sempurna. Itu tafsiran kita. Itu pandangan kita. Kita boleh cuba kata yang paling hampir. Paling hampir. Tetapi still, itu pandangan kita. Itu pendapat kita. Pandangan kita. Okey? Habis kat situ. Harap tuan-tuan boleh fikirlah perkara ni. Saya ada satu buku saya baca tadi. Tak apalah, nantilah saya tunjuk buku tu. Oleh Prof. Tajudin. Okay, Prof. Tajudin mendengar saya punya live ni. Which is very interesting apa yang dia cakapkan. Dan apa yang dia cakap tu selari dengan apa yang saya cakapkan. Tuan-tuan, kalau ngih boleh kena, kita kata orang bukan Islam. Tak apa lagi Islam tak. Mufti Perlis. Orang Islam, bukan setakat orang Islam. Ulama, tuan-tuan. Level itu baru betul ulama. Tak kisahlah korang setuju tak setuju dengan dia. Itu ulama. Tuan-tuan, saya pun bukan semua saya setuju dengan Mufti Perlis tu. Politically pun saya ada tak setuju dengan beliau. Tetapi tak adalah kami sampai ke peringkat itu. Ke peringkat nak menghancurkan dia. Ini orang Islam. Itu orang Islam. 2019 bukannya tahun 1889. Tahun 1889 pun kita duduk cerita dalam sejarah. Ini 2019. Berapa tahun baru? Itu orang Islam, tuan-tuan. So, mustahil tak? Mustahil tak saya tanya soalan ini? Mustahil tak dengan kemelampauan agama ini?
yang diapi-apikan oleh satu kelompok yang kononnya memegang agama Islam itu sendiri, mustahil tak mereka akan menyebabkan pelampau-pelampau agama semakin naik kepala dan mengancam bukan setakat orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri. Bayangkan dia orang boleh sewenang-wenangnya mengkafirkan kita. Siapa undi PH kafir, siapa undi BN kafir. Kalau ada kafir, apa kita ni tuan-tuan? Halal darah. Bagi orang berilmu dia boleh, tapi majoriti mereka yang mana yang taksub dan juga bodoh itu adalah jahil dalam ilmu. So bila dia dengar kafir, betul lah kafir, maka di situlah berlaku sembahyang dua, sembelihan tak halal, nikah tak sah. Di sini berlakunya terorisme, berlakunya kemelampauan dalam beragama, sehingga sanggup menuduh orang Islam itu sendiri sebagai kafir. Dan peristiwa mengkafir, tuduh-menuduh melampau agama ni bukan baru, terutama bila melibatkan politik. Kita belajar isu Khawarij. Satu golongan nama Khawarij yang pada zaman sahabat dahulu bangkit menentang Ali kerana katanya Ali tidak mencari orang yang membunuh khalifah sebelumnya Uthman. Maka dilawannya Ali, ditentangnya Ali. Kalau tak silap saya, minta maaf. Sejarah saya kena cek balik. Tetapi Khawarij, tindakannya, dia mengkafirkan. Ingat tindakan pertama Khawarij, apa dia tuan-tuan? Mengkafirkan orang Islam yang tidak bersependapat dengan mereka. Setelah dia mengkafirkan, maka dia kata halal darah mereka untuk kita perangi. Di situ mula dia. Saranan saya mudah je tuan-tuan. Kalau sudah sampai ke peringkat melampau sebegini, saya sarankan, terutama kepada Menteri KDN, tolong dengar. Apa kata? Haramkan je PAS. Tuan-tuan, nanti melampau. PAS orang. Saya kata haramkan PAS. Bukan kata-kata ahli PAS tak boleh buat parti lain. Buatlah parti lain. Tapi bukan guna nama Islam tu. Parti Islam. Islam tu jangan guna. Agama tu jangan guna. Bagi saya, parti politik jangan kita letakkan nama agama tu. Dia memburukkan Islam tu sendiri, tuan-tuan. Nama Islam tu dah jadi buruk dia buatnya. Seolah-olah kalau kami tak bersama dengan PAS, kami ni tak Islam lah. Macam tu. Letaklah nama parti progresif tu taklah. Parti Perjuangan Suci ke, apa ke. Letaklah nama apa sekalipun. Tetapi buang nama Islam tu daripada parti tersebut. Amanah? Boleh je pakai. Parti Amanah Negara tak ada pun nama Islam kat situ. Tapi boleh je dia bawa imej Islam. Kenapa saya tak boleh cadangkan? Sekarang ini saya nak cadangkan. Apa kata Menteri KDN ada kuasa di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan untuk nak membatalkan nama Parti Islam se-Malaysia. Dan mereka kena datang dengan nama lain. UMNO pernah diharam lah tahun 1988 sehingga dia menumbuhkan UMNO baru. Yang tu cerita lain lah. Tetapi itu bidang kuasa menteri. Sebab sekarang ini saya nampak benda ni dah melampau lah tuan-tuan. Sebab dia dah guna perkataan kerana kami adalah parti Islam. Kamu tak bersama dengan kami, kamu tak bersama dengan Islam. Itu perkataan yang mereka guna. Tuan-tuan dengar perkataan tu tadi, dia kata dia telah menentang Islam. Padahal yang kita bincangkan oleh Nge berkaitan dengan prosedur. Bila kita bercerita tentang syariah ataupun undang-undang syariah, itu adalah Islam. Sedangkan itu prosedur, perbincangan. Bila orang mempertikaikan undang-undang hudud Kelantan, Kelantan, Nick Elin mempertikaikan beberapa seksyen, dia telah menentang Islam. Dia tak semudah itu, tuan-tuan. Seolah-olah yang dia buat itu macam Al-Quran. Kita bukan menentang Al-Quran. Kita bukan menentang hadis. Kita menentang undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Bukan menentang. Kita mempertikaikan. Adakah mempertikaikan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh? Sedangkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama' pun boleh kita bahaskan. Kenapa tiba-tiba pandangan daripada PAS, pendapat daripada PAS, kita tak boleh bahaskan? Seolah-olah itu adalah wahyu yang tidak boleh dipertikaikan. Dan ini akan membawa kepada kemelampauan dalam agama. Sehingga menyebabkan orang rasa bahawa kamu tak cukup Islam kerana kamu tak bersama dengan parti Islam se-Malaysia.